Hello guys, selamat datang ke channel Zami Gadget. Jadi macam korang boleh recall itu hari, kita ada macam mengunbox beberapa item so-called AIoT generasi kedua daripada Realme, iaitu kita ada dia punya jam dia ada 360 degree punya kamera, kita dapat 2 TWS earphone, lepas tu kita dapat dia punya satu electric toothbrush. Dan apa aku boleh katakan untuk generasi kedua ni, penawaran yang dibawakan oleh Realme untuk AIoT dia adalah super belaka lah. So dalam video kali ni aku nak membawakan ataupun aku nak mengulas lebih lanjut 3 daripada 5 AIoT tersebut. Jadi kalau korang nak tahu apakah pendapat aku tentang kepenggunaan aku, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, item AIoT Realme pertama yang aku ingin ulaskan pada kali ni adalah Realme N1 Sony Electric Toothbrush ni. Di mana apa aku boleh katakan, ini adalah so-called aku punya first ever electric punya toothbrush yang aku pernah pakai seumur hidup aku. Sebab apa? Walaupun kedengaran agak lame dan agak noob sikit, tetapi suka untuk aku katakan bahawa aku adalah seorang pengguna berus gigi tradisional sekian lama. So, menggunakan peranti ini ataupun menggunakan berus gigi elektrik ini buat pertama kali, pada mulanya aku ada sedikit pemikiran yang agak skeptikal. Perasaan risau tu ada bercampur baur dengan perasaan curiga. Sebab apa? Macam korang tahu benda ni berelektrik, nak masuk dalam mulut. So adalah sedikit perasaan risau tu. Tetapi selepas menggunakan berus gigi ini selama lebih kurang seminggu plus, apa aku boleh katakan, segala kerisauan aku tu dah berubah lah. Dan sekarang ini adalah aku punya main berus gigi yang aku gunakan sehari-harian. Memang dah agak terikut-ikut jugalah demi perasaan menggunakan tu. Di mana macam korang tahu, dari segi spesifikasi ringkas, berus gigi ini mempunyai lebih kurang 20,000 getaran per minit dia punya kadar cucian dia. Dari segi dia punya berus kat atas ni mempunyai antibakterial punya bahan. Dari segi bateri mampu bertahan lebih kurang 130 hari dengan port pengecasan jenis Type-C kat bawah ni. Mempunyai 3 mode cucian. Korang boleh adjustkan 3 mode cucian dekat sini. Mempunyai waterproofing macam biasa, of course berus gigi elektrik mesti ada waterproofing. Dan mempunyai over voltage dan juga overcharge punya protection, which is benda tu saja dah membuatkan aku berada pada kadar peace of mind ketika menggunakan berus gigi ini. Di mana again, ada beberapa sebab yang membuatkan aku boleh dikatakan berubah pendapat selepas menggunakan berus gigi ini. Antaranya yang pertama, disebabkan oleh dia punya berus dia yang boleh aku katakan memang agak lembut. Di mana aku demokan berus gigi ini adalah sama seperti berus gigi elektronik yang lain, di mana kalau korang buka, dia akan bergetar macam ni. Kalau korang boleh dengar, bunyi getaran itu saja akan membuatkan korang risau tau. Sebab apa? Selama ni kau gosok gigi senyap je kan, set. Tetapi dengan memakai elektronik punya berus gigi ni, dengan bunyi macam ni kau akan risau lah, sama ada dia akan mencederakan ataupun menyakitkan korang punya gusi especially. Tetapi setelah menggunakan sekian lama, bila aku buat macam ni kan dekat gigi, walaupun kedengaran agak kasar, agak ganas, tetapi sebenarnya perasaannya di gusi dan di gigi tidak terasa mengancam langsung. Maksudnya tidak merisaukan langsung. Di mana apabila korang tertekan terlampau kuat pada gigi, dia akan auto pause secara automatik. So mungkin itu adalah dia punya features keselamatan dia untuk tidak mencederakan ataupun tidak menjanggalkan pengalaman menggosok gigi korang. Tetapi apa aku boleh katakan dari segi pengalaman menggunakan sehari-harian, sekadar nak gosok gigi santai-santai, memang sangat-sangat best lah. Memang sangat-sangat best lah kan. Dia rasa macam masuk mulut kan. Kalau tidak dulu kau tenyeh seganap penjuru kan. Sekarang ni kau hanya perlu lalukan sahaja. Lalukan, selebihnya getaran itu sendiri akan menyelesaikan tahi gigi korang. So memang sangat-sangat bergunalah berus gigi ini. Dan apa yang paling menarik tentang berus gigi Realme N1 ni adalah dari segi dia punya penawaran harga. Sebab apa? Macam korang tahu kat luar sana macam-macam penawaran berus gigi elektronik lah. Ada yang mahal, ada yang murah. Tetapi untuk Realme ni, bagi aku harga dia agak mampu milik. Di mana harga retail dia adalah RM99 untuk berus gigi elektronik yang serba boleh ini. Tetapi jika korang dapatkan ketika jualan 12 hari 12 nanti, korang boleh dapatkan berus gigi N1 ini pada tanda harga RM69 saja guys. So bagi aku, tak ada sebab lah untuk kita tak beralih kepada gaya hidup pembersihan gigi yang lebih moden dengan harga sedemikian. So item AIoT kedua yang kita nak bawakan pada kali ini adalah so-called Realme Wireless Buds Pro ni. Senang cerita, ini adalah sebuah TWS dengan jenis neckband punya sangkut dekat sini, di mana korang akan pakai macam ni dengan fungsi magnetik dekat sini. Dan apa aku boleh katakan, ini adalah sejenis TWS berneckband kedua yang aku pernah pakai seumur hidup aku. Di mana yang pertama itu hari adalah Huawei Freeless Pro tak silap aku.
Di mana dalam video tersebut aku ada komplain berkenaan dengan dia punya material binaan yang agak tak mesra pengguna, di mana kadang-kadang tersangkut dekat collar, tersangkut dekat seatbelt, tersangkut dekat emas, so memang sangat-sangat annoying. Tetapi apa aku boleh katakan setelah menggunakan wireless buds Pro ni selama beberapa ketika, memang aku tak menghadapi masalah yang serupa yang aku pernah hadapi pada peranti yang lepas tersebut, di mana so far ini adalah sebuah neckband TWS yang memang sangat-sangat awesome dari segi penawaran dan pengalaman menggunakan itu sendiri. Di mana macam korang tahu, untuk TWS ini dia mempunyai spek-spek seperti driver yang bersaiz 13.6mm, 119 ms latency dari segi dia punya delayness, fast charging, 22 jam hours of playback, magnetic connection seperti ini yang korang boleh lekat dan cabutkan untuk auto pause dan auto play, dan yang paling gila adalah dia mempunyai hybrid ANC. Bukan itu saja, dia juga mempunyai Sony LDAC. Bukan itu saja, dia juga mempunyai high-res audio punya setting. Di mana apa aku boleh katakan, ANC yang diberikan pada Realme Wireless Buds Pro ni bukan yang sekadar campak letak saja. Ini adalah memang full functioning, legit punya ANC yang diberikan pada wireless earbuds ini. So, ada beberapa sebab kenapa aku menggemari Realme Wireless Buds Pro ni. Antaranya yang pertama, macam aku cakap tadi, dia mempunyai binaan yang lembut, di mana macam korang nampak bila aku pasang kat leher ni, dia punya tali kuning ni memang sangat-sangat lembut. Dia tak terasa terlampau keras sampai mengganggu, sampai susah nak bengkok. Memang terasa sangat-sangat lembut, yet still terasa tahan dan premium. Di mana, macam aku cakap tadi, dia mempunyai fungsi magnetik di sini. Di mana kalau korang nampak, dalam keadaan biasa dia akan tergantung macam ni lah. So, bila korang guna, korang akan pasang kat telinga, dia akan jadi macam ni. Di mana kalau korang nampak, macam ni lah rupa dia kan. So far, dia punya neckband, dia punya wire kat sini memang tak terasa mengganggu. Memang macam well built sangat-sangat. Dan apa yang paling menarik tentang TWS ini adalah dari segi dia punya audio quality, di mana disebabkan dia punya driver yang boleh dikatakan agak besar tersebut, bunyi yang dihasilkan memang sangat-sangat padu. Aku boleh katakan ini adalah antara TWS Realme yang paling padu yang aku pernah cuba setakat ini. Di mana macam korang dengar tadi, dia ada LDAC Sony, dia ada high res semua. Dan of course, aku pun tak adalah fi-fi yang high res ataupun lossless seperti itu untuk aku cuba untuk dengar. Tetapi sekadar mendengar lagu-lagu biasa daripada Spotify, daripada Joox, YouTube pun sudah cukup memberikan satu pengalaman audio yang cukup imersif. Antara semua penaruhan AIoT ni, kalau korang nak cari TWS, this one you should buy. Memang seriously, aku tak tipu, bunyi memang mantap gila. Bunyi memang boleh pergi jauh, especially dengan tanda harga yang diberikan. Sebab apa? Korang boleh dapatkan TWS Realme Wireless Buds Pro ni pada tanda harga RM269 saja. Tetapi kalau korang beli masa sale 12.12 nanti, korang boleh dapatkan pada tanda harga RM199 saja. Which is bagi aku, kalau korang rajin tunggu pada tarikh tersebut, please beli. Ini totally worth to buy punya TWS earphone. Memang totally worth to buy. So, last but not least, AIoT terakhir yang aku nak khabarkan pada malam ini adalah Realme Buds Air Pro ni. Di mana dari segi pengalaman menggunakan Buds Air sebelum ni, aku tak berpeluang mencuba Buds Air biasa. Tetapi aku sebab mencuba Buds Air Neo tadi. Di mana dari segi Buds Air Neo tersebut, aku tak gemar sangat. Sebab first, dia menggunakan micro USB, tak silap aku. Yang kedua adalah dari segi dia punya pengalaman audio dia adalah biasa-biasa sangat. Bukan biasa-biasa aja, tapi biasa-biasa sangat. Di mana I'm not too favor on that earbuds lah. Tetapi berbeza untuk Realme Buds Air Pro ni, di mana segala-gala pendapat aku tentang Buds Air Neo tu memang totally berubah. Apa aku boleh katakan, hasil bunyi dia memang sangat-sangat mengejutkan, mengubah aku punya persepsi yang skeptikal pada Realme punya TWS selama ini. Di mana dari segi spesifikasi ringkas untuk TWS Realme Buds Air Pro ni, dia mempunyai driver bersaiz 10mm. Dia mempunyai quick charging juga. Dari segi bateri, dia boleh digunakan sampai ke 25 jam dengan casing dalam satu-satu masa. Dari segi latency, mempunyai 94 ms punya latency. Dan yang paling penting, ia juga support untuk hybrid ANC, di mana again, kali ni untuk kedua-dua TWS yang dibawa oleh Realme AIoT generasi kedua ni, apa aku boleh katakan, ANC dia memang totally legit. Bukan yang scam punya ANC, memang totally functioning well. So, apa yang aku suka tentang Realme Buds Air Pro ni? First thing first, of course, dari segi design. Sebab korang nampak kan, dari segi design dia, dia kelihatan agak kemas. Dari segi dia punya buds kat dalam ni pun sendiri rasa agak well built lah. Dia tak terasa berat sangat, tapi tak terasa ringan macam murah sangat. Dia berada kat tahap yang tengah-tengah lah dari segi build quality material dia. Selain daripada itu, aku amat impressed pasal dia punya ANC. Sebab apa? Again, dengan penawaran harga yang diberikan, yang aku akan cerita sekejap lagi, ANC yang ada pada kedua-dua termasuk yang ini, adalah sangat-sangat impresif. Adalah sangat-sangat kedap, di mana bila kau cucuk je pada telinga, tiba-tiba surrounding korang senyap. Cumanya kali ini
kenapa ini bukanlah yang paling favourite berbanding Realme Wireless Buds Pro tadi adalah ada satu isu yang aku jumpa ketika memakai Realme Buds Air Pro ni, iaitu dari segi dia punya ear tips dia. Dan aku dapati bahawa masalah ini adalah sama berlaku pada rakan-rakan reviewer lain, di mana bila korang tengok dia punya tips dia macam ni kan, jenis silikon, ala-ala silikon juga. Dan aku pun dah cuba tukar beberapa additional yang lain, masalah yang sama still berlaku, di mana bila kita masuk dekat telinga, rupa dia akan macam ni lah. Tetapi apa yang jadi masalah adalah dia punya tendensi nak keluar sendiri. Kalau aku tunjuk macam ni, dia akan keluar sendiri tau. Nampak? Nampak? Tendensi untuk dia melunsur sendiri daripada telinga adalah sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat cepat, di mana aku tak rasa saiz ear tips yang menjadi masalah. Aku lebih suspecting dia punya material of ear tips ni yang menjadi punca, di mana itu amat-amat mengganggu pengalaman menggunakan TWS inilah. Kalau tiada masalah ini, apa aku boleh katakan totally this is one of the best TWS ever, at least untuk akhir 2020 ni. Dan berapakah pula penawaran harga untuk Realme Buds Air Pro ni? Kalau korang dapatkan sekarang, ia dijual dengan tanda harga RM369. Tetapi again, kalau korang beli masa sale 12.12 nanti, korang boleh mendapatkan Realme Buds Air Pro ni pada tanda harga RM299, which is bagi aku, kalau tak ada isu licin tadi, this might be one of the best worth to the money punya TWS setakat ini. So kesimpulannya, apa aku boleh katakan untuk penawaran AIoT daripada Realme generasi kedua ni, apa aku boleh katakan, bukan 3 ni je lah. Untuk kesemua yang dibagi pada aku tu memang semuanya mantap-mantap belaka, menunjukkan tahap kematangan Realme dalam industri sekarang ni lah, di mana kalau korang nampak dari segi telefon dia pun mantap, sekarang ni dari segi AIoT pun agak mantap, di mana apa aku boleh katakan, Realme berjaya membawakan kita produk yang berkualiti tetapi dengan tanda harga yang marahan ataupun mampu milik. Itu yang kita nak sebenarnya dalam dunia semakin pesat bersaing ni. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.